Tapi sekarang kebanyakan anak boleh pijak kepala cikgu, boleh pijak kepala mak ayah, sampai depan mak ayah cikgu yang salah. Tak sedikit anak-anak sekarang yang boleh menipu cikgu. Mak saya dekat rumah ke cikgu selalu gaduh dengan bapa saya. Anak dulu-dulu tak berani bercerita hal dalam rumah, di luar rumah. Tapi sebab kita memberi contoh, cerita dalam rumah kita bawa keluar rumah. Suami, isteri, semua kita diuji oleh Allah. Jangan percaya orang luar walau BFF kita macam mana. Tapi kenapa macam nak tahu lagi, nak dengar lagi. Macam kita makan dah, semalam makan dah. Makan pagi, makan tengah hari, makan malam, makan, kena makan. Jadi kalau kita merasakan majlis ilmu ni sebagai satu santapan rohani kita, insya-Allah fid dunya wal akhirah, mudah-mudahan barakah Allah bagi selamat insya-Allah. Sebab masih terlalu kesian ada yang di luar sana yang pelik. Kau ni tak penat-penat ke pagi, petang, siang, malam dengar majlis ilmu? Benda sama juga ustaz-ustaz tu cakap kan. Dengar seminggu sekali cukuplah, sebulan sekali cukuplah. Kita orang lelaki bukan tak dengar khutbah Jumaat. Tiap minggu dengar benda sama. Tak tukar-tukar ittaqullah. Mereka boleh kata gitu. Tapi menjerit-jerit para khatib ittaqullah. Tak takwa-takwa juga. Itulah sebabnya kenapa Allah suruh kita sentiasa. Ya, mudah-mudahan. Jadi insya-Allah Kak Wah tanya hari ni tajuk apa. Saya saja tak jawab. Sebab kalau kuliah sekali-sekala di Al-Falah ni, subhanallah, saya suka merujuk buku-buku yang menjadi kecintaan hati saya ketika membacanya. Saya rasa sentap, saya rasa seronok, saya rasa tak adil untuk saya sentap seorang-seorang. Maka saya bawalah ke pentas-pentas ilmu. Mudah-mudahan kita bersama-sama dapat manfaatnya insya-Allah. Dan sempena tanggal 2 Februari ini, saya memilih satu bab daripada buku yang ditulis oleh Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Bab yang ketiga daripada buku Melakar Damai di Jiwa, bertajuk Ayah Pemimpin Semua Pemimpin. Pertama, kenapa saya memilih tajuk ini? Ni belum doa lagi, belum Fatihah lagi. Saja saya mulakan mukadimah dengan kenapa saya memilih tajuk ni. Tanggal hari ini adalah genap setahun kematian arwah bapa saya. Okay, jadi kalau saya tengok tarikh pagi tadi adik saya dah pergi kubur, semua kan malam tadi kami berkumpul adik-beradik. Allahu Akbar, setahun dah sekejap je. Kemudian yang kedua, di Al-Falah ni tak ramai, sedikit mesti ada himpunan ayah-ayah yang mendengar kuliah. Hebat ke? Sebab kadang-kadang ada orang lelaki ramai berbenar, biar makcik-makcik je lah ustazah yang dengar. Tapi dia pun ni istiqamah, masya-Allah kan. Datang duduk, ada yang isterinya ada kat sini, ada yang tak ada pun, kan, tapi nak duduk dengar, masya-Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan menjadi wakil lah bila keluar ke sana, jadi bahan sembang dengan kawan-kawan kita yang lain. Sebab kalau mungkin ada kawan-kawan ajak ngeteh, ajak ngopi tu, tak ada lah kita sembang benda yang kadang-kadang sembang kat kedai kopi ni benda yang confirm bukan kita pemutus bicaranya. Kan, lepas satu cawan. Cerita tentang politik lah, cerita tentang macam-macam. Nanti bila kita nyelit sikit kan, kita kata, masalahnya siapa sebenarnya Perdana Menteri sekarang ni? Abang ke dia? Jadi memanglah dia, abang takkan jadi Perdana Menteri tu. Habis tu yang sembang ala-ala Perdana Menteri ni pasal apa? Macam buang masa je. Jadi tajuk ni muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan menjadi bahan sembang kita lah insya-Allah. Maka dengan itu jom kita hadiahkan Fatihah kepada semua ayah-ayah kita sebelum kita kenal pemimpin-pemimpin yang lain. Mereka inilah yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia, adalah kita yang mencorakkan kehidupan kita. Mereka adalah pemimpin kepada semua pemimpin. Kita pemimpin di rumah, kita pemimpin di kampung, di taman-taman perumahan, di pejabat, hatta pemimpin yang besar sebuah negara dan sebagainya. Semua kita punya ayah. Semoga Allah syurgakan mereka. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Semoga Allah temukan anak-anak soleh-solehah dengan orang tuanya yang tercinta, khususnya daripada benih ayah yang mulia itulah lahirnya seorang kita. Bila Allah izin bercantum dengan telur ibu kita,
hasil daripada pernikahan satu ikatan suci yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah matlamat kita nak masuk syurga, nak bertemu kembali dengan orang-orang yang kita sayang, walaupun mungkin mereka dulu ada kesilapan, terus-terusan Rabbi ghafirli wali walidayya, aku pohon ampun diriku ya Allah, pohon ampun kedua orang tuaku ya Allah. Mungkin mereka tak ada peluang macam aku dulu untuk belajar agama dan sebagainya, sedikit tersilap mereka membesarkan aku, tapi setelah Engkau memberikan akal yang sempurna kepadaku ya Allah, akan kuputuskan rantaian kejahilan itu. Maka kita menjadi orang yang lebih baik, lebih bijak untuk melahirkan generasi seterusnya, dan kita tutup aib mereka. Jangan ceritakan pada sesiapa. Saya jadi bodoh macam ni sebab bapa saya dulu tak kerti agama lah ustazah. Jangan sebut. Sebab mereka kalau boleh dihidupkan semula, mereka tak nak ulang kesilapan itu. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Allah himpunkan mereka bersama para salihin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jaja kat mana Kak Wah? Minta tolong ingatkan Jaja untuk share ke page Ustazah Muzayyanah, insya-Allah. Sebab hari tu Jaja lupa kan. Ada orang tanya, Ustazah kuliah kat Al-Falah tak share pun. Okay. Jadi hari ni kita cuba share, ramai insya-Allah yang boleh dapat manfaat sama-sama. Untuk tajuk besarnya adalah ayah pemimpin kepada semua pemimpin. Tetapi yang saya nak fokus adalah jom jadi ayah contoh. Jom jadi ayah contoh. Ada satu subtitle di situ. Macam mana kita nak jadi ayah contoh kalau yang mendengar ni majoritinya adalah para ibu. Betul kan? Muslimat dirahmati Allah. Nak tukar jantina ke ustazah? Jangan. Haram hukumnya. Okay? Jangan. Dulu-dulu zaman-zaman saya tengok drama, ada satu drama tu sahabat-sahabat muslimin muslimat, yang orang lelaki cuba nak jadi perempuan. Kan orang lelaki cuba nak jadi perempuan bukan dalam kes LGBT dan sebagainya tu. Tapi dia ajak kita berangan. Macam mana kalau orang lelaki ambil tugas perempuan? Dia mengandung, lepas tu dia beranak, semua tu kan. Saya kata macam kelakar je cerita ni. Benda yang tak mungkin berlaku, dia nak bagi boleh. Itulah nama drama tu. Jadi kita jangan terpesona sangat dengan cerita drama. Syoknya lelaki tu ustazah, suami dia walaupun dah 30 tahun anniversary, dia boleh angkat dari kereta pergi dekat bilik tidur. Sebab masih beratnya sama macam 30 tahun dulu Kak. Kita jangan mengidamkan macam tu, slip disc suami kita sekian dimaklumkan. Jadi sahabat dirahmati Allah, bukan semua benda yang kita nampak dengan mata semua nak tiru. Faham tak? Tapi wanita ni terlampau obses. Saya sedih, kesian. Majlis ilmu pagi, petang, siang, malam. Tapi akhirnya menung. Kenapa suami orang tu boleh buat macam tu? Suami kita tak boleh pun. Kalaulah dia jadi suami kita, kan alangkah indahnya hidupnya. Cakap pula sebelah suami. Kau rasa? Macam tu lah. Jadi sahabat dirahmati Allah, jangan berangan benda pelik-pelik. Cuba kita berazam, bercita-cita, sungguh bersemangat dalam hidup ni nak bebaskan diri kita daripada neraka Allah. Nak masukkan diri kita, seluruh kesayangan kita ke dalam syurga Allah. Seorang syekh pernah menangis begini.
Kan nak masuk ke dalam tandas tempat keluarnya najis pun, menghimpunkan najis-najis minta maaf sebut pun kena bayar. Perlu mengeluarkan modal. Ini kan lagi nak masuk ke dalam syurga Allah yang terpaling mulia. Tidak ada tempat yang paling nikmat selain daripada syurga. Jadi kalau kita rasa syurga tu boleh dapat dengan tak payah keluarkan modal, tak perlu bersusah payah, tak ada kepahitan, kita sangat silap. Jadi mukadimah kepada tajuk ini, dia iringkan dengan satu ayat Quran yang para asatizah kita selalu baca daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pendek kan? Sebenarnya ayat tu panjang. Cuba kita ulang sama-sama. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ulang. Hafiz-hafizah belaka dah. Kan? Sebab kita biasa dengar daripada lisan para asatizah. Selamatkan, jagalah dirimu dan keluargamu. Anfusakum, dirimu dulu. Bila kita naik kapal terbang, pramugari ajarkan kita cara macam mana kena selamatkan diri dulu, baru kita selamatkan orang yang duduk di sebelah kita. Betul kan? Saya auto datang At-Tahrim ayat 6 ni. Betul dah ya Allah. Allah pesan dulu dah benda ni. Jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Berapa ramai ibu atau ayah, kau dah sembahyang ke belum? Tapi kita tak sembahyang. Kan kau pergi jumpa kawan-kawan kena buat benda baik je. Tapi kita tak sedar kita duk mengulang benda-benda yang tidak baik. Maka kita kena jaga diri kita daripada neraka. Insya-Allah kita mampu menyelamatkan seluruh keluarga kita daripada api neraka. Bila Allah pesan kepada para lelaki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Hebat mana seorang wanita, dia tetap memerlukan lelaki dalam kepimpinan berumah tangga. Faham ya muslimat dirahmati Allah. Jadi bila kita faham konsep ni, gaji kita lebih besar, pangkat kita lebih besar. Selagi mana kamu mempunyai title isteri, tetap kena bawa berbincang. Abang, hujung minggu ni mana balik kampung abang lah. Okey abang, tapi bulan depan balik kampung saya pula. Muslimat dirahmati Allah. Perbincangan tu perlu. Memang kadang-kadang bincang saja ustazah, tapi bulan depan kampung dia lagi. Tahun depan kampung dia lagi. Sakit hati saya. Kan muslimat dirahmati Allah. Perlu bincang. Soal takdirnya hidup kita muslimat dirahmati Allah. Memanglah ustazah saya plan begitu. Tapi Allah bagi yang begini. Nak buat macam mana? Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Tak ada pilihan lain melainkan kalau orang lain diuji dengan tiba-tiba doktor kata kanser tahap 4. Mungkin 4 bulan saja lagi nak hidup. Peritnya rasa itu ya Allah. Kan? Perit bagi orang yang melaluinya. Aku tak sanggup. So aku diuji dengan cara yang begini. Tak, sebenarnya kita melalui kesakitan yang sama, perit yang sama untuk melalui pahit itu sahabat yang bernatijah akhirnya syurga. Ya Allah, aku dah cuba yang terbaik menjadi timbalan nakhoda yang terbaik. Tapi ya Allah, kalau engkau takdirkan begini, selagi tidak mudarat pada diri. Saya selalu sebut benda ni selagi tidak mudarat pada diri, maksud jangan sampai kita tak boleh bangkit beribadah hanya semata-mata redha menjadi mangsa yang dipukul hari-hari oleh suami. Contoh bila orang tanya kau nak sembahyang pun tak larat. Tak larat kaki aku dah patah kena pukul dengan laki aku. Besok lu muka pula lebam. Lepas tu kenapa kau duduk diam saja ni masih bertahan? Aku bertahan kerana aku masih bertuhan. Itu bahasa Ustazah Zai. Salah tu kau. Salah menggunakan ayat yang sepatutnya kita letakkan di mana? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah yang suruh hindarkan diri kita daripada mudarat. Kalau sampai kita tak boleh beribadah hanya menjadi mangsa keganasan seperti itu, silap cara sabar kita. Faham ya? Tapi kalau setakat hatinya yang dipukul, kita nak begitu tapi Allah bagi begini. Sebab kita pandang tak ada seorang manusia yang perfect dalam hidup ni. Tak ada seorang manusia yang sempurna. Macam mana nak jadi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di luar rumah dipuji, dijulang namanya sebagai pemimpin sampai ke hari kiamat kita takkan jumpa manusia seagung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang dengan kesempurnaan akhlak.
Betul kan? Ada cok mohor khatamul anbiya. Kalau kita jumpa orang super soleh hari ni, ya Allah, Syekh ni, ustaz ni dah macam Nabi Muhammad. Tak boleh sahabat, sebab yang paling sempurna tetap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diceritakan Nun di hujung kampung sana ada orang lelaki yang sangat indah akhlaknya, aku rasa dialah Nabi akhir zaman, dah menyamai akhlak Nabi Muhammad. Takkan mungkin. Cuma sebab kita orang yang tak duduk serumah dengannya, maka kita nampak kebaikannya sahaja di luar rumah. Akhlak yang paling baik, tanyakan kepada orang yang paling hampir, yang paling dekat dengannya. Sebab tu kadang-kadang ustaz-ustaz penceramah ni kan, sebaik isteri saya tak dekat belakang tu. Kalau nak tahu saya baik ke tidak, tanya aja pada isteri saya. Betul kan muslimat dirahmati Allah? Samalah macam Ustazah Zai. Alamak, suami ikutlah pula. Nak cerita pasal sabar kan dia angkat tangan pula. Macam tak sabar je semalam yang. Betul tak muslimat dirahmati Allah? Kita serupa. Tapi dengan ilmu, muslimat dirahmati Allah, kita ada jalan. Masuk ke syurga dengan sabar. Masuk ke syurga bagaimana kita mengetahui kalau ini takdir yang engkau hantarkan kepada aku. Jadi para ayah, bila kita tahu matlamat kita, jaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Contohnya apa? Dinukilkan. Pertama, menjadilah kita sebagai ayah yang memberikan teladan yang baik. Jadi jom jadi ayah contoh. Isteri yang hadir hari ni kalau ditanya kuliah apa hari ni yang dekat masjid, yang Ustaz Nik Bakri punya saya tak nak share abang, yang Ustazah Zai punya saya nak share. Sebab orang perempuan ni kalau balik majlis ilmu, dia cukup suka cerita balik benda yang kena batang hidung suami. Tapi benda yang kena batang hidung sendiri, dia cukup sembunyikan. Syukur suami aku tak ada dalam dewan. Kan muslimat. Saya tak boleh lupa TV Al-Hijrah punya tim cakap, Ustazah kami dapat satu email ni. Ada seorang lelaki hantar email. Kenapa? Apa salah? Apa benda? Tegur Ustazah kat mana yang tak betul? Tak, dia kata kekalkan Ustazah ni. Kenapa? Sebab Ustazah ni suka bantai orang perempuan. Dia kata sabar je lah muslimat. Dia kata ustaz-ustaz yang lain, ustazah-ustazah yang lain, asyik orang lelaki je kena, dia kata. Ustaz ni, ustazah ni nampak balance. Kalau dia nak tegur orang perempuan, dia tegur. Kalau dia nak tegur orang lelaki, dia tegur. Ustazah macam tu ke? Tanya budak-budak tim. Yelah kot ustazah ada orang hantar email macam tu. Sebenarnya kan muslimat, dalam kepala ni, kosong daripada niat lain kecuali yang tadi tu lah. Tuhan aku nak syurga. Orang lain pun nak ke syurga. Bukan mudah kan muslimat? Modalnya tu, maharnya tu sangat tinggi. Jadi Masya Allah, jom. Bila kita berukhuwah, kita berjiran, kita beradik-beradik, bersaudara, apapun matlamatnya aku nak jumpa lagi di dalam syurga. Insya Allah, jiwa ni penuh dengan kasih sayang. Jiran yang menyakitkan, muslimat dirahmati Allah, engkau hantarkan jiran macam ni pada aku, ya Allah. Tapi kalau aku tak tegur, aku pun naik masa muka dengan dia, apa aku dapat, ya Allah? Sebenarnya engkau nak test sabar aku melalui jiran macam ni lah. Sebab adik-beradik semua okey, tak pernah bergaduh-gaduh. Dapat pula jiran tak baik. Dia tak nak bercakap dengan kita, kenapa kita sama, berkerut muka sama muslimat? Padahal sidai kain sama-sama. Kita nampak dia buka, dengar dia buka pintu, kita masuk dalam. Yang tak jadi ke nak sidai kain? Tunggu dia settle dulu baru saya keluar. Patutnya kita ambil peluang masa tu lah, sidai kain ke. Walaupun kita macam dah tengiang-ngiang jawapan dia. Tak nampak orang tengah sidai kain. Tanya buat apa? Kan muslim. Sebab kita nak bercakap. Paling kurang sama-sama keluar rezeki ni, ya Allah. Berkat pagi Jumaat ni aku nak bagi salam. Dia jawab tak jawab itu hal engkau dengan Allah. Aku nak bagi salam dulu, ya Allah. 3 bulan dah tak bercakap. Kita kena ada azam macam tu, insya-Allah Allah permudahkan. Akhirnya kalau dia tak malu dengan Allah pun dia akan malu dengan kita. Laki dia duk kata apa masuk dalam rumah, awak ni tak kerti jawab salam ke? Abang tengok asal dia keluar, dia bagi salam ke awak. Awak tu moncong, tak sudah-sudah. Abang pujilah bini orang sebelah tu. Kita dengar dia gaduh pula muslimat. Allahu Akbar. Tapi kita tahu Allah kata nak masuk syurga, kita yang kena keluarkan modal. Subhanallah, biarlah dia tak sayang, tak suka kita macam mana. Sebab aku takut amal soleh aku, puasa, zakat, haji tak payah tanya dah, ya Allah. InsyaAllah solat malam aku, puasa sunat aku, Rejab, Syakban ni mudah-mudahan aku kuat untuk berramadan, aku sihat, ya Allah, amin. Tetapi muslimat, soal kita putus ukhuwah, putus silaturahim, hati ada benci dengan siapa pun yang Allah datangkan untuk menguji iman kita, kita tewas kat situ, tak ada syurga untuk kita. Saya sayang muslimat yang cintakan ilmu, benda-benda macam ni lah. Sebab kalau cerita halal haram,
Semua orang tahu dah melalui majlis-majlis ilmu. Tapi nak pujuk hati sendiri ni. Habis tu dia boleh Ustazah tak kawan dengan saya pun boleh tak kawan dengan dia. Dia ingat dia punya panas je, kita punya panas dia tak nak ambil tahu. Allahu Akbar. Apabila muslimat dirahmati Allah. Sebab pandang saja, mungkin dia tak belajar ilmu tu. Kita ni dipujuk, dirayu oleh para asatizah kita, masih nak buat kerah kepala lagi. Sampai bila? Sahabat, 2024, sedar tak sedar hari ni dah masuk hari kedua Februari. Lajunya masa berlalu. Kita tak rasa dapat tunaikan pun azam 2024 kita. Dah habis dah Januari. Aku baru berazam nak baca Quran hari-hari. Dah 31 Januari ke? InsyaAllah, 1 Februari aku start. Ternyata semalam sibuk lagi dengan benda lain. Hari ni Allah aku start 2 Februari. Tanpa sedar kita pun mati. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Kita ni selalu membohongi diri sendiri, ternyata kita sedang berbohong dengan Allah. Janji yang dengan diri sendiri pun kita tak mampu tepati, apatah lagi janji kita dengan Allah. Subhanallah. Jadi katanya kitab ini, menjadilah kita teladan yang baik. Sebab lazimnya anak-anak akan akrab dengan ibu berbanding ayah. Betul kan? Tapi mungkin ada yang kata tak betul. Anak-anak saya tak rapat dengan saya. Ustazah rapat dengan pak dia. Tu something wrong tu. Sebab kalau kitab ni kata, lazimnya anak-anak lebih akrab dengan ibu berbanding ayah. Dalam keluarga aku pula, anak-anak lebih rapat dengan ayah berbanding ibu. Ibu yang macam manakah aku ni? Ibu yang menakutkan? Kan muslimat dirahmati Allah. Sehingga dikatakan ibu ialah madrasah. Yakni sekolah kepada anak-anak. Sebelum kita swastakan anak-anak kita. Sebelum kita hantar ke tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti mana-mana, dia duduk dalam rahim kita dulu. Sebab tu, alangkah indahnya bila kita mempunyai ilmu di awal sebelum kita mencarikan ayah kepada anak yang bakal kita lahirkan. Masya Allah, sebab Nabi kata cari agamanya dulu. Walaupun keturunan orang yang macam mana dia ni. Kalau dia beragama, insya Allah selamat. Muslimat dirahmati Allah, tapi tak boleh patah balik kan ibu-ibu? Nak tukarlah Ustazah suami yang tak beragama tu. Mana boleh main tukar-tukar suka hati macam tu je. Masa kita ada masalah, baru kita kata, Ya Allah, silap aku dulu, Ya Allah. Aku tak pilih yang beragama, Ya Allah. Kerana nafsu semata-mata. Kita tak boleh patah balik. Dan kita tak pernah ada istilah terlambat selagi kita hidup atas dunia ni. Yang terlambatnya bila saat sakarat setelah mendatangi kita. Mati dah ke aku ni, Ya Allah? Takkanlah aku nak mati ni, ya Allah, aku tak sempat baca Quran hari-hari lagi. Aku tak sempat menyantuni anak-anak aku lagi. Takkan mati dah aku ni, ya Allah. Muslimat, tolong jangan buang masa. Kerana kita masih ada masa untuk mengubah. Walaupun hanya dengan sekadar doa yang bersungguh-sungguh. Air mata kita jatuh kerana takut murkanya Allah kepada kita. Bukan takut redanya manusia tak sampai kepada kita. Ya Allah, aku dah buat silap masa mengandungkan dia. Ya Allah, aku dah buat silap cara besarkan dia. Sekarang dia dah hadiahkan cucu pada aku. Walaupun dia dah hadiahkan beberapa orang cucu pada aku. Dia balik rumah tak tutup aurat. Aku kena cakap juga walaupun mungkin dia tak suka, ya Allah. Ni besok dia nak balik. Malam ni aku nak buat solat hajat khas untuk engkau lembutkanlah hati dia, ya Allah. Paling kurang dia tak menyanggah apa kita cakap pun dah syukur. Betul ya muslimat? Selalunya kalau kita cakap pasal tudung, pasal aurat je, mak ni sibuk lah. Mak dulu pun lagi teruk lagi kan, main bola jaring sikit atas lutut kan. Allah Ustazah, menantu saya kemas-kemas rumah dia nampak album lama, saya terus terdiam. Ustazah, betul juga. Kurang-kurang dia tak pakai skirt atas lutut. Dia nak pergi hiking, dia pakai tracksuit. Ustazah, malu saya. Nyesal saya tegur tadi. Muslimat dirahmati Allah, bagi tahu dia. Semoga kamu diberi tua macam mak. Sempat tua, sempat jumpa jalan ke masjid, sempat belajar. Ini saya selalu sebut kat mana-mana. Jangan bila menantu anak sebut macam tu, kita sentap dah. Betul dah, ya Allah kan. Apa dia cakap, tak apalah tua-tua nanti berubahlah. Ya, kalau sempat tua. Kalau anak kita mati dulu berbanding kita muslimat, maka kita tetap kena sampaikan. Sebab tu saya belajar daripada seorang ibu yang, saya tak ingat saya dah cerita ke tidak, tapi para muslimat belajarlah. Ustazah, anak saya 4 orang. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga disuruh sembahyang, susahnya, kerasnya Ustazah. Tapi bila sampai anak keempat, gap dia panjang, lama sikit. Dan masa tu saya dan suami dah berubah.
berubah cari majlis-majlis ilmu, pergi ke majlis-majlis ilmu, cari jalan-jalan ke masjid ni kami berdua-dua, alhamdulillah. Tiba-tiba termengandung Zazah saya ni. Jadi bila anak tu dah besar, pergi sekolah, saya hantar madrasah, hafal Quran, Zazah 30 juzuk, alhamdulillah. Mudah nak diajak solat, mudahnya pimpin keluarga untuk baca Quran dan sebagainya. Tapi yang sulung tu masih. Bila saya fikir lagi dengan suami, abang ingat tak macam mana kita masa mengandungkan anak tu? Kan minta maaf sebutkan abang, ya abang akui. Haram ke halal ke sumber rezeki rumah tangga main masuk, bercampur aduk muslimat. Rupanya benih yang kita kandungkan ada kesan. Sebab makanan bila dia lahir kita suapkan ada kesan. Subhanallah, bila anak bongsu tu Ustazah, saya cukup jaga. Suami saya pun masa tu dah dekat nak pencen. Tak ambil dah benda yang sumber apatah lagi haram. Syubhah kami tak ambil. Takut anak kami menumbuh daripada daging yang haram. Tuhan, kakak ni sedikit terlambat dapat ilmu. Begitu juga suaminya. Jadi dia kata anak yang sulung tu payah kalau dalam bab-bab solat mengaji ni Ustazah. Ini pengalaman dia. Jadi seorang muzayyanah belajar, apa pun kalau Allah kata beri makan daripada sumber yang halal, itu tanggungjawab pertama dan utama wahai ayah. Timbalan nakhoda rumah tangga, apa yang dibawa balik oleh suami kita jangan main syok je. Kita hasil bebel tiap hari. Abang ni 500 je sebulan, 500 je sebulan. Tiba dia bagi 5,000 sebulan. Kita pun, wah, alhamdulillah. Tak tanya pun sumber mana. Rupanya jelas-jelas di mata kita. Surat sampai. Benda haram suami saya ni buat. Abang, kalau yang haram abang bawa masuk. Dah awak nak sangatkan 5,000 sebulan. Dah dapat bising pula. Tak apalah bang, 500 so asalkan yang halal. Cukup je selama ni. Abang bagi 5,000 sumber yang haram, saya takut neraka dekat dalam rumah tangga kita ni. Jangan main seronok saja muslimat. Sebab kita bukan tak tahu apa yang dia buat. Orang yang betul-betul solehah, minta merayu dengan Allah, tunjukkan ya Allah jalan-jalan kebenaran. Kan pimpin aku ke jalan-jalan yang engkau redai. Aku nak jumpa lagi ahli keluarga aku ni dalam syurgamu ya Allah. Tak payah lama sang suami buat rezeki, cari daripada sumber yang haram, sekejapan je isteri akan rasa di hati. Abang, saya minta maaf, yang ni benda haram saya tak nak bawa masuk dalam rumah. Kalau dah haram tak nak bawa masuk dalam rumah, tapi kau nak 5,000, tak apa bang, 500 pun ala kulli hal, alhamdulillah. Allah cukupkan muslimat dirahmati Allah. Sebab kita nak ambil yang halal, bukan kita nak ambil yang haram. Jelas sekali. Jadi seringkali dinyatakan syurga di bawah telapak kaki ibu. Kita dengarkan hadis-hadis ada menegaskan tentang ibumu, 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 kemudian baru ayahmu. Psikologi dalam rumah tangga juga menyatakan cuaca keluarga ini tergantung kepada ibu. Kalau ibu merajuk, insya-Allah satu keluarga dia jadi down, lemau, kan, turut merajuk sama. Anak tak keluar bilik, ayah jadi pelik perangai, abang long jadi macam semua lemau sebab dia mati Allah. Kan, tapi kalau ayah merajuk, ada ku kisah kan. Bapak engkau tu tengah merajuk tu. Elok je sebab tetap ada makanan atas meja. Tuan muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau maknya merajuk, ya hari ni mama tak masak ke? Mak kau tengah merajuk. Biar ayah beli je kat luar. Kan? Ya Allah, janganlah sampai 3 hari 3 malam mak merajuk ni Allah. Tak sama yang ayah beli kat luar dengan yang mak hidang atas meja. Muslimat, kata psikologi, rupanya cuaca dalam rumah tangga ni tergantung juga kepada mood seorang ibu. Jadi sebab itulah macam mana seorang wanita nak kawal emosi dia. Tengah marah, jangan marah saat marah. Tengah gembira, jangan melampau-lampau. Aku happy ni, kawan-kawan aku sambut birthday hari ni dari pagi sampai malam. Sampai lupa anak-anak kat rumah. Kan muslimat dirahmati Allah. Abang, hari ni saya nak keluar dengan kawan grup A. Tengah hari keluar dengan kawan grup B. Petang keluar dengan kawan grup C. Suami kata, aku pun ada surprise juga ni sempena hari jadi dia. Tapi asyik dengan kawan je. Muslimat hati-hati. Sebab sebenarnya dalam pada kita gembira, jangan melampau sangat sampai terlupa tanggungjawab kita. Kita ada peranan yang kita pandang wajah suami jadi ibadah. Kita pegang tangan dengan suami jadi ibadah. Kita nak marah, cakap yang kasar, bertukau jadi yang baik, jadi ibadah. Kita tak pernah bersedekah seminggu. Tapi kita ni rasa kerah nak cakap benda kasar dengan suami, tukar dengan ilmu yang kita belajar, cakaplah lemah lembut. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Sebab Nabi yang bagi tahu,
Quran yang cakap qaulun ma'ruf, kata-kata yang mulia ini menjadi sedekah bagi seorang wanita yang memilih untuk tidak bercakap tengking menengking herdik mengherdik kepada suami sendiri. Ayo, kita orang perempuan kan, aku nak marah ni, tapi sebab aku ni suri rumah je, tak boleh nak sedekah banyak-banyak, pilihlah untuk bercakap baik dengan suami. Yang ke syurga muslimat dirahmati Allah, yang mengubah mood nak marah tadi tu kepada memilih bercakap baik. Ya bang kan, dia ketap mula-mula kan. Hari ke-44 insya-Allah longgar dah. Sebab apa? Sebab kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Kita rasa lazat. Orang yang duduk dekat dengan kita, mak saudara kita datang, dulu kau mula-mula kahwin kerja nak menyeringai je dengan suami kan. Sekarang apa rahsia kau? Baiknya cakap dengan lelaki. Aku rasa gigi kau ni lebih lembut daripada lidah. Baik kau ni, lelaki kau racun kau apa? Tak ada racun maklum. Tak ada racun. Kesan ilmu. Saya pernah jumpa muslimat. Saya mengajar rumah-rumah orang-orang kaya dulu. Masa saya zaman universiti lagi. Cakap ni kalau dengan suami, saya rasa saya nak meninggal, nak gugur jantung. Allahu Akbar. Kita ngajar anak dia. Dia tengking suami dekat dapur sampai saya ke atas dengar. Saya menggigil. Ustazah menggigil kenapa? Kenapa mak awak memang cakap macam tu ke dengan bapa? Kami dah biasa dah ustazah macam tu. Ya Allah. Allah takdirkan rumah tangga tu ada masalah. Dipendekkan cerita, berhijrahlah wanita ni. Duduk kat Yaman beberapa tahun. Saya jumpa dia dekat Terengganu baru ni muslimat. Sesopan-sopan bahasa. Dalam hati kata, Kak, dulu bukan ke kalau akak nak hidang saya bihun, jatuh, sudu, segala jenis nama binatang dia sebut. Apa hal pula dia mencarut depan aku ni, Allah. Mencarut depan ustazah. Serba salah kita nak makan. Kan? Tak maaf lah ustazah, mulut saya ni memang macam ni lah ustazah mulut saya ni. Minta maaf lagi. Minggu depan datang minta maaf lagi. Ada je binatang lah apa benda disebutnya depan anak-anak. Jadi macam mana nak kata anak kita boleh bercakap baik kalau madrasahnya adalah itu. Tetapi diuji rumah tangganya muslimat dirahmati Allah, bertukar cara bahasanya. Ustazah perasan tak berapa tahun kita tak jumpa. 9 tahun kan ustazah, boleh mengubah diri saya dengan ilmu. Berkawan dengan orang-orang soleh ustazah. Malu dengan diri sendiri. Kenapa orang jatuh barang boleh subhanallah, Allahu Akbar. Saya ni dulu mencarut kan ustazah. Ya Allah, sebab itulah Nabi suruh kita cari ilmu ustazah. Nabi suruh kita cari sekir yang betul ustazah. Nabi suruh kita berkawan dengan orang-orang soleh. Ini yang saya buat. Kak, saya rasa sekarang akak jauh lebih ustazah daripada saya. Memanglah ustazah, akak dah ramai dah anak murid. Mengajar mengaji, alhamdulillah ustazah doakan akak istiqamah. Kesan ilmu. Jadi kalau yang mengaji pagi, petang, siang, malam, kalau sampai suami masih kata, macam sama je ton awak ni. Kan? Mohon terasa. Sekian dimaklumkan. Sahabat dirahmati Allah. Baik. Kat mana dominannya pengaruh ayah? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dominasi pengaruh ayah kepada anak-anak melalui pengaruhnya terhadap isterinya, yakni ibu kepada anak-anak. Ayah, bertindak baiklah kepada ibu kepada anak-anakmu. InsyaAllah anak-anak akan turut baik kepada ibu dan ayah, kepada isterinya, kepada bakal mertuanya, kan, kepada siapa sahaja yang mendatangi dalam hidupnya. Cuba tengok macam mana dia boleh menyantuni orang dengan baik. InsyaAllah kerana bicara ayah kepada ibu yang baik. Dan emosi seorang isteri muslimat tergantung bagaimana ketua keluarga menyantuninya. Subhanallah, ada wanita yang hampir bunuh diri. Ada wanita yang kelar diri sendiri. Ada wanita yang dah tak mampu nak teruskan hidup hanya kerana dikecewakan oleh lelaki yang paling hampir dalam hidupnya. Yang datang dalam hidupnya kadang-kadang muslimat dirahmati Allah musibah dalam ketika dia konon dah beramal soleh. Dalam ketika konon dia dah hadir majlis ilmu pagi petang. Ustazah tengok saya macam loving couple sungguh selama ni kan. Saya tak tahulah setan apa yang merasuk ketika saya tahu suami saya buat hal yang menganiaya saya. Saya tak sedar ustazah. Dia halang saya daripada keluar daripada rumah. Saya tak kisah laki aku ke apa, saya langgar dia. Sebaik kaki dia tak patah ustazah. Kak, biar betul. Akak langgar dia. Ya ustazah, saya pelik macam mana kaki dia tak patah, tak masuk hospital. Cuma dia melompat beradoi.
Ya Allah, wanita ni solehah aku nampak. Amalnya banyak. Tapi dia menyesal cerita kat ustazah sebab saya tak boleh dianiaya oleh lelaki yang paling dekat dengan saya. Maknanya dia belum boleh mengawal emosinya sendiri. Walaupun zikirnya beribu-ribu sehari. Faham ya muslimat? Jangan kita ditipu daya oleh iblis. Sebab iblis sangat seronok untuk menumbangkan keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita boleh menguatkan amal soleh kita dengan majlis ilmu, majlis zikir dan sebagainya, dia kacau kita dari segi mana. Orang perempuan jenis macam ni, kalau dia kecewa dengan suami dia sanggup buat apa saja. Faham ya muslimat? Kalau kita tak faham suami yang dihantar Allah itu adalah pinjaman. Anak-anak adalah pinjaman. Harta benda adalah pinjaman. Ibarat kita pinjam barang orang sebelah. Dia minta balik dia punya barang dia, bekas dia. Dia kata, aku sukalah benda ni. Aku tak nak pulang lah kat kau. Tolonglah bagi kat aku selama-lamanya. Memang taklah muslimat. Kan itu ada sentimental value lah ustazah. Saya dapat hadiah masa saya kahwin dulu. Kalau ustazah nak saya belikan baru. Tak boleh kak, saya nak yang ni juga. Dah al-mengongi ke apa dia ni. Yang tu aku punya. Aku bagi pinjam, aku kena ambil balik. Subhanallah. Kalau kita punya rasa, akukan diri kita, yang Allah dah beri tu muslimat, kita rasa aku punya, silap. Sedangkan yang melekat di seluruh tubuh badan kita ini pun bukan milik kita. Na'udzubillah, kalau kita dapat berita muslimat dirahmati Allah, kalau kita dapat berita doktor kata, minta maaf puan, jari kaki ni dah tak boleh diselamatkan, kena potong. Menangis tak? Menangis. Tapi bukan kita untuk kata, kenapa aku ya Allah? Sebab Allah bagi pinjam waktu tu saja. Saya suka bila ibu-ibu yang menghadiri majlis ilmu dalam bicaranya, Ustazah kan nak pergi hospital, kenapa cik? Kenapa kak? Tak boleh sujud ustazah. Tangan ni yang boleh lurus betul-betul lekat kat sejadah 3 je. 2 jari ni dia terangkat sikit, tak tahulah. Doktor katakan ustazah urat saraf ni dia ada masalah dah. Bukan cik, sebab malaikat yang jaga tu pencen dah ustazah kata. Ya ke ustazah? Sebab Allah bagi pada kita ni muslimat, setiap kerdipan mata, lubang telinga kita, lubang hidung kita, semua ada yang jaga. Itulah malaikat Allah. Termasuk bintang-bintang yang berkerdipan, setiap malam jutaan. Kita jangan kata hanya satu bintang dijaga malaikat. Seluruh bintang yang setiap malam berkedip itu, ada malaikat jaga. Kalau tak, Quran tak cerita bila tiba hari kiamat, Allah perintah kepada para penjaga bintang yakni malaikat, lepaskan. Tugas dia, tumbuh satu bintang, hang jaga satu bintang ni. Malaikat tak pernah bosan. Ya Allah, tukar bintang belah sana lah ya Allah. Bosannya. Tapi anak-anak kita hari ni muslimat, mama kakak kena tukar kerja lah. Bos tu tak bagus. 3 bulan lagi tukar kerja, gaduh dengan kawan sebelah pula. Asal bertukar je adalah anak kita. Muslimat, bila tak ada jiwa istiqamah, kita takkan bertemu dengan hikmah. Kau pindah kerja kat mana pun, mesti ada masalah. Namanya pun kerja. Cuba nasihat sikit muslimat. Kalau kita stay kat situ, walaupun kita macam kuli batak dah, bahasa mudanya kan orang cakap macam tu. Kita dah macam kuli batak, orang lain dah macam anak emas pada bos. Kau percayalah, insya-Allah berkat sabar kau, satu hari kau jadi bos. Muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab dia belajar daripada hentakan masalah itu, dia terus berdepan, maka dia bertemu dengan hikmah. Tapi dia lari daripada masalah, dia takkan bertemu dengan hikmah. Subhanallah, begitu juga dalam rumah tangga. Selagi kita boleh bertahan, wahai wanita-wanita bertuhan. Kerana kalau kita tukar pasangan, belum tentu lagi penuh dengan kesempurnaan. Allah tak pernah tersilap menghantarkan lelaki yang begitu kepada kita. Maka kita percantikkan. Terima kasih yang sejak awak datang majlis ilmu ni, abang nak buat benda haram, teringat apa pesan awak sebelum abang keluar rumah tadi. Paling kurang, kita betulkan lagi, bang, bukan ingat saya bang, ingat Allah. Sebab Allah yang perintahkan. Saya tolong bacakan apa yang ustaz tadi cerita kat kami dalam kelas je. Cara bercakapnya tu muslimat. Jangan seperti orang nak mengajar. Sebab mereka bukan tak tahu mana yang halal, mana yang haram. Tapi cara keistimewaan seorang wanita pandai memujuk, insya-Allah
Sahabat-sahabat, akhirnya mereka akan menunduk. Yang keras boleh dilembutkan. Mudah-mudahan itulah peranan wanita. Subhanallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran basyaran yasjudu li basyarin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Ini hadis riwayat Ahmad. Jika manusia boleh menyembah manusia yang lain, nescaya aku perintahkan isteri menyembah suaminya. Tapi kita pernah dengar tak? Orang menyembah orang. Manusia menyembah manusia. Tak ada dalam Quran. Maksud Nabi bagi tahu, kalau adalah perintah menyatakan manusia kena sembah manusia, ternyata pertama aku suruh menyembah seorang isteri kepada suaminya. Ini orang alim membahaskan betapa Rasulullah nak bagi tahu, jangan banyak cakap, cukuplah taat. Oh, mesti ramai ibu-ibu kata nyesal pula aku tak ajak suami aku dengan kuliah hari ni. Kan, muslimat dirahmati Allah. Yang suami kata, yes Ustazah, cakap lagi. Sekian dimaklumkan. Muslimat. Saya tolong bacakan saja. Itu selesai yang pertama. Kedua, menyampaikan pesan taqwa. Wahai ayah, kenapa anda diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk boleh meninggalkan zuhur pada hari Jumaat, lalu digantikan dengan solat Jumaat yang hanya 2 rakaat. Tapi tak sempurna solat fardu Jumaat kalau kita tak mendengar khutbah. Subhanallah, kita orang perempuan kena tahu hadis-hadis Nabi dalam fiqh yang mengatakan kalaulah hari Jumaat, kita orang perempuan boleh menggesa lelaki-lelaki kita untuk pergi awal solat Jumaat. Antaranya abang, rupanya dekat pagar Masjid Al-Falah tu, cuma kita tak nampak je. Ada malaikat yang menjaga. Malaikat pegang buku nota, catatan macam pengawas jaga pagar sekolah bila kita hantar cucu. Kita yang lambat, bukan cucu yang lambat, muslimat. Kita yang lambat balik kuliah subuh baru nak hantar cucu, kan, muslimat dirahmati Allah. Kemudian pengawas kata, makcik, cucu makcik ni kena tulis nama lambat. Nanti makcik bagi gula-gula lah. Tak payahlah tulis nama cucu makcik. Makcik yang lambat. Rasuah budak tu. Gula-gula punya pasal, okey cik, tak tulis nama. Sebenarnya setiap hari Jumaat ada malaikat yang menjaga di pagar masjid. Oh, dia tulis Ahmad datang, Muhammad datang, Ali datang, Azwan datang. Contoh kan, muslimat dirahmati Allah. Kemudian kita pun masuk. Masuk kita mendengar khutbah, betul? Tapi orang yang datang ketika khatib naik ke atas mimbar, tadinya duduk sembang, merokok luar masjid, sembang macam-macam, datang awal dah. Tapi duduk lepak dekat motor, tak masuk dalam masjid. Ketika dia masuk, saat khatib naik ke atas mimbar, rupanya malaikat yang kat pagar tadi tu stop buat kerja catat nama kehadiran tadi tu. Pasal apa? Pasal Allah perintahkan dia masuk dalam masjid, duduk dengar khutbah sama. Ya Rab. Jadi suami kita yang datang lambat, khatib dah ada atas mimbar, ittaqullah, dia baru masuk. Dia datang saja. Sempurna rukun Jumaat dia. Tetapi muslimat dirahmati Allah, namanya tak tercatat pada buku catatan malaikat tadi. Jadi mak-mak kalau dapat cerita macam ni melalui hadis, kita semangat tak nak telefon anak kita yang duduk jauh. Long, masjid mana hari ni? Dekat dengan kolej ke? Dekat dengan pejabat? Tak mak, jauh sikit sebab outstation ni. Tapi jangan lambat lah. Jangan sampai mimbar dah naik atas. Jangan sampai khatib dah naik atas mimbar. Kita nasihat lain macam mak aku punya nasihat ni. Sebab nanti sayang lah ngah, pergi je tapi nama tak ada dalam buku catatan malaikat. Kita bercakap dengan ilmu, sahabat dan mata Allah. InsyaAllah tak ada cara mereka nak patahkan. Ni hadis. Tapi kalau kita pok-pok, kau buat apa dekat luar masjid tu? Kan kau ni jadi mak rempit kat luar tu, orang dah naik atau pok-pok, orang tak suka dengar. Bapaknya lagi tak suka dengar. Sekian dimaklumkan. Tapi muslimat dirahmati Allah, kalau dengan ilmu, hati kita penuh, ya Allah, dulu aku tak tahu nak cakap benda ni, ya Allah. Sekarang baru aku tahu, aku nak sampaikan. Setiap Jumaat, paling kurang setelah kita mati, mereka terngiang-ngiang bicara tu. Nak pergi awal, baca Al-Kahfi dulu kat masjid, baca Yasin dulu, yang dapat sahamnya kita si tukang ingatkan dulu. InsyaAllah. Jadi inilah benda muslimat dirahmati Allah bila sampai. Kerana apa? Awal kepada khutbah itu adalah ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Lalu orang-orang soleh dulu bila balik daripada masjid, mendengar pesanan-pesanan setiap minggu hari Jumaat daripada sang khatib. Apa peranan seorang suami? Sambil makan tengah hari atau makan malamnya nanti, kita orang perempuan kena tanya, abang,
Apa khatib tadi cerita? Alah, awak ni sibuk je lah. Dengar je lah kat TV tu. Kan? Kita buat-buat bodoh tak apa muslimat. Kita bukan bodoh betul. Buktinya kita PhD, dia SPM. Sekian dia maklumkan. Memang kita lebih cerdik kadang-kadang. Tapi buat-buat bodoh ni sebagai seorang isteri lebih disukai oleh suami. Di situlah terserlahnya manja. Alah, itu pun nak tanya. Padahal boleh je Google khutbah Jumaat Masjid Negeri Shah Alam. Bukan tak boleh muslimat. Ya Allah, abang lah tolong bacakan. Saya tadi kan sibuk dengan anak, mana nak sempat. Abang kan tadi dengar. Hei, bercatung aku tidur tadi. Tajuk je bang, tajuk. Subhanallah. Kalau dia tak boleh bagi butiran-butiran, tajuk je bang. Kurang-kurang dia Google. Dia tajuk pun aku lupa. Dia Google depan kita. Muslimat dirahmati Allah. Dia nak bagi tahu isteri dan anak-anaknya. Percayalah, walaupun anak kita macam buat tak tahu, isteri kita macam buat tak dengar, tapi Allah yang tukang sampaikan kesan di hati tu. Kita ibu ayah jangan pernah kata, budak-budak sekarang ustazah mana nak dengarnya cakap kita. Yang Allah tanya, kamu usaha tak untuk sampaikan? Itu yang dinilai oleh Allah. Allah bila kita mati tak tanya, masa kau duk sampaikan tu anak kau tengah buat apa? Dia dengar tak? Dia catat nota tak? Laki kau buat apa? Baca WhatsApp je ya Allah. Memang tak layan ni kita cakap. Dah. Yang Allah nilai usaha kita nak menyampaikan. Sebab tu muslimat, kalau dia ikhlas dalam kerja dakwahnya, dia tak pernah tanya, Kak Wah berapa orang hadir hari ni? Tak ada orang lah ustazah hari ni, 10 orang je. Ustazah tak apalah, kalau ustazah tak boleh 1 jam, saya cakap 10 minit, tak apalah, seorang 1 minit cukup. Kita yang tak puas muslimat dirahmati Allah. Apa hal pula nak bercakap ikut jumlah kehadiran orang? 10 orang ke, 100 orang ke, kalau amanahnya 1 jam, 1 jam. Ni 1 jam dari baru nombor 2 macam mana? Muslimat dirahmati Allah. Makna nak ceritanya, kena sampai. Subhanallah. Dan menjadi terapi bagi seorang macam saya ni dengan izin Allah muslimat. Saya pelik, saya tak sihat daripada saya dekat Mekah lagi. Kemudian naik cruise, ustaz kata macam mana yang nak teruskan ke tidak? Ini janji yang saya berjanji dengan orang untuk Januari bang. Lepas balik pada Jordan, pergi Mekah. Lepas tu saya janji untuk lead cruise ni. Rehat je, bukannya banyak ceramah pun. Kalau ditakdirkan saya mati atas kapal, abang tahu tak macam nak nurul jenazah atas kapal? Apa macam tu? Sebab rasa macam lemah, pelik sangat kali ni. Jadi ustaz kata tak payah pergi. Saya nak reda abang je. Kalau selesai cruise ni insya-Allah saya dah tunaikan janji pada semua orang. Selagi saya mampu insya-Allah. Alhamdulillah muslimat dirahmati Allah. Tapi itulah kan kita tak boleh letakkan satu nilai dekat atas cruise tu, kau pilih je nak makan apa. Contoh, satu benda tak lalu. Tak lalu muslimat. Sedarlah kita kalau Allah nak tarik nikmat ni sekejap saja. Kita tak boleh kata kerana aku ada duit, semua benda jadi berselera. Berapa ramai orang duduk di rumah besar tapi jiwanya sempit. Kalau Allah tarik nikmat tu. Saya kata makanan macam-macam depan aku, kenapa aku tak lalu ya Allah? Ternyata betul lah ya Allah. Tak ada satu Swiss, tak selera, tueng, tekan, jadi selera. Tak ada. Sebab tu orang-orang kat hospital kadang kita pelik. Kenapa mak? Ada kantung air kencing kat tepi katil. Takkan nak kencing pun tak boleh. Sebab Allah tarik nikmat nak buang najis tu. Apa kudrat kita muslimat? Kita tak boleh bayar dengan duit yang kita ada. Maka apa yang kita dapat hari ini adalah rezeki yang Allah anugerahkan untuk digunakan kembali taat kepada Allah. Jadi tolong para ayah, kita punya tugas yang sepertinya tugas Luqmanul Hakim menasihati anaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sewaktu dia memberi nasihat kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jangan syirikkan Allah. Terkadang perbuatan kita jelas-jelas depan anak kita seperti mensyirikkan Allah. Sahabat, kita bekerja bagai nak rak, mengharapkan gaji hujung bulan. Kita menceritakan kepada anak kita walaupun tanpa bicara, tapi dengan perbuatan kita. Kalau ayah tak kerja, siapa nak bagi duit? Sahabat, tak sihat, tak boleh pergi kerja.
Nikmat sihat ni Allah je boleh bagi. Thank you ayah belikan kakak mainan ni. Sebab ayah dah gaji kan. Sebab tu kakak kena solat, doakan ayah sihat supaya ayah boleh memberi manfaat. Kalau ayah dah tak ada, cuba tengok kawan kakak tu, tak ada ayah, kesian dia. Nak pergi sekolah, tak ada ayah yang hantar. Kaitkan. Ni semua rezeki dari Allah. Kita kena say thank you dengan Allah melalui amal soleh yang kita persembahkan kepada Allah. Ini surah Luqman ayat 31 hingga 13. Jangan ayat 13, surah Luqman surah ke-31 ayat ke-13. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, anak kita belajar. Kadang-kadang anak balik mengadu, kena pukul kat sekolah tadi. Cikgu salah ke anak salah? Kalau dulu bapak kita ajar, kalau kau tak nakal kat sekolah, takkanlah cikgu nak pukul. Cikgu tu bukan orang gila, tiba-tiba je nak pukul. Kena balik, nyesal aku mengadu. Kan muslimat? Tapi sekarang, kan muslimat, kebanyakan anak boleh pijak kepala cikgu, boleh pijak kepala mak ayah, sampai depan mak ayah cikgu yang salah. Bila depan cikgu, tak sedikit anak-anak sekarang yang boleh menipu cikgu. Mak saya dekat rumah ke cikgu selalu gaduh dengan bapak saya. Anak dulu-dulu tak berani bercerita hal dalam rumah, di luar rumah. Tapi sebab kita memberi contoh, cerita dalam rumah kita bawa keluar rumah. Suami, isteri, semua kita diuji oleh Allah. Jangan percaya orang luar walau BFF kita macam mana, untuk kita menceritakan tentang hal rumah tangga kita kepada orang lain. Sebab takkan mungkin sama. Muslimat, kalaulah 20 tahun dulu kita dijodohkan dengan suami orang sebelah, takdir hidup kita sudah pasti tak seperti hari ini. Kenapa hari ini Allah berikan kita takdir yang begitu? Sebab 70 tahun sebelum kita dilahirkan, Allah telah tuliskan nama jodoh di Lauh Mahfuz untuk dipasangkan dengan kita. Walaupun bertunang dengan orang lain. Toeng atau pelamin orang lain pula. Kan muslimat dirahmati Allah. Kita pun pandang sebelah, salah aku nak dengan kau ni. Padahal orang lain dari tahu aku bercintanya. Jawapan ni sebab Allah dah tulis di Lauh Mahfuz. Tak ada siapa boleh menafikan. Ini yang buat orang tak faham. Tu yang saya tak faham tu Ustazah. Saya doa jodoh yang baik. Tapi kenapa Allah hantarkan yang tak baik? Kan muslimat dirahmati Allah. Masalahnya masyarakat tergila-gilakan dia tu, nampak tak baiknya? Tak nampak pula Ustazah, baik je. Sebab diandam oleh iblis silaknatullah. Faham ya muslimat? Sebab tu Allah tak bagi kita berhubung dengan satu hubungan yang haram. Semua nampak indah. Tapi bila ia dihalalkan muslimat dirahmati Allah, syaitan bertungkus lumus untuk nampakkan keburukan. Subhanallah, jahatnya. Sebab tu kita jangan bina musuh baru. Allah dah ciptakan satu musuh khas, aduwwum mubin. Itulah iblis. Rumah tangga bahagia, dia nak goncangkan. Anak-anak kita okey-okey saja, dia nak goncangkan. Kalau ada masalah, cepat-cepat kumpulkan abang. Kita sedang diuji ni. Mungkin ada iblis yang berbentuk jin atau manusia, betul? Sebab minal jinnati wan nas. Terkadang yang ganggu tu golongan jin. Terkadang yang ganggu tu adalah manusia. Sebab tu Islam mengatur kita jangan mudah-mudah bawa orang lain masuk dalam rumah kita ketika suami kita tak dekat rumah. Kita suka hati je tinggal barang kat rumah, suruh kawan pejabat. Kau nak lalu depan rumah aku, kau ambil laki aku ada kat rumah, kau masuk je. Alah, kita kan dah macam adik-beradik. Masuk je. Besok tinggal barang lagi. Suruh kawan kita singgah ambil lagi. Akhirnya, Ustazah tahu tak? Kenapa? Suami saya diambil oleh kawan baik saya sendiri. Bukan sedikit. Dah kenapa jadi macam tu? Saya percaya dia selama ni Ustazah. Saya tak sangka. Islam dah ajar benda ni dulu muslimat. Jangan berdua-duaan antara lelaki perempuan yang haram. Kerana di tengah-tengahnya adalah iblis. I nak cerita kat you je. Cerita, simpati jadi empati, tak sedar body pun tergadai sama. Tak sangka Ustazah kat pejabat sekarang ni, laki orang, bini orang, Allahu Akbar, terlalu banyak yang diadukan. Subhanallah, balik ke rumah nak senyum dengan isteri pun tak boleh. Isteri nak senyum pada suami tak boleh. Tapi boleh bertepuk tampar dengan pasangan orang lain di pejabat. Kalau you tak ada, sunyilah pejabat ni.
Sepatutnya kita pelik. Suami kita dah lama sunyi tak nampak senyuman kita. Tapi kat pejabat orang bangga-banggakan. Kita tak ada, semua orang jadi sunyi. Pelik kan? Bukankah ini kerja iblis? Nak menghancurkan, muslimat dirahmati Allah. Tapi kita tak sedar pun. Ketiga. Kita masuk sikit boleh Kak Wang? Menambah ibadah demi kebaikan anak. Ni saya nak lajukan. Para ayah, bila kita sudah dianugerahi zuriat, suka tak suka, kita mesti ubah diri kita untuk menambah ibadah. Dulu selain solat, puasa, zakat, haji, ibadah kita menyantuni isteri. Bila dah punya zuriat, ibadah kita dengan menyantuni anak. Sebab tu muslimat, kalau kita boleh bujuk abang, boleh pilih untuk bercakap lembut dengan anak. Kenapa abang pilih untuk marah-marah, pukul anak, tengking anak ni? Sebab muslimat dirahmati Allah, kalau kita nampak ketegasan seorang ayah lalu dipukul tanpa cedera dan tanpa sesal. Faham maksud? Kalau kita pukul anak, lepas tu menyesal ustazah, ya Allah, anak saya sampai luka parah, menangis tersedu-sedu, mengigau dalam tidurnya. Kenapa sampai macam tu Kak? Itu dera, bukan pukul nak mengajar. Orang yang pukul nak mengajar, insya-Allah, bapak-bapak kita dulu pun pukul kalau tak sembahyang, contoh muslimat. Tapi tak ada sampai patah riuk. Bini telefon telidra, suami saya pukul anak saya sampai macam ni punya cedera, muslimat. Kalau kita pukul kerana Allah, takkan timbul sesal. Sebab takkan ada birat pun. Takkan ada luka pun. Sebenarnya yang kita sedang pukul adalah hatinya. Kau jangan buat main dengan ayah. Pernah tengok ayah marah? Tak kan? Kecuali kalau kamu tak solat je. Itu kata-kata arwah mak saya dulu, Masya Allah. Paling mak saya menggigil sebelum anaknya kena pukul. Lepas asar, anaknya keluar main tanpa solat. Balik, dekat nak maghrib, baru solat. Memang kena pukul. Sebab mak tak boleh nak defend apa dah. Mak dah cakap sebelum keluar main, solat dulu. Jangan sampai bapak kau balik, kau tak sembahyang asar lagi. Jadi tak ada siapa boleh bela bila bapak punya kuasa veto, memang itu. Muslimat dirahmati Allah, sebab dia tak bising benda lain. Kalau benda ni soal kau tak tolong mak kau lipat kain, bapak boleh maafkan lagi. Tapi ni soal hubungan kau dengan Allah. Kalau kecil-kecil perangai macam ni, nanti bila dah sibuk kerja, dah sibuk belajar, lagilah kau rajin tinggalkan solat. Ni ketegasan seorang ayah. Peranannya ada pada kita. Tambah ibadah ayah-ayah sekalian. Keempat, berdoa untuk kesolehan anak-anak. Berapa ramai yang jadi tukang doa hanyalah ibu. Perkara yang paling saya selalu kenang, muslimat dirahmati Allah. Bila bapa saya dah tak boleh bercakap, setahun lepas, saya cakap, Pak, bercakap. Kenapa dah berhari-hari bapa tak cakap? Bila bapa saya boleh bercakap, saya rindu doa-doa mak saya. Saya cakap dulu masa mak saya ada, mak lah tukang doa. Kita nak buat apa pun mak doa. Ya, mak ni pagi petang siang malam mak goreng ikan pun nampak muka kau. Mak doa selalu anak mak untuk dunia dan akhiratnya. Kita dengar daripada mulut mak kita yang tak berhenti berbicara. Kita tak dengar doa-doa tu daripada ayah kita. Tapi bila mak dah tak ada bertahun-tahun, kadang-kadang kita rasa malu nak minta doa pada bapa kita. Sampai dia dah susah nak bercakap. Saya kata, Pak, kalau bapa dengar, tolong doa. Tiba-tiba bapa saya seperti menjerit. Kau ingat selama ni bapa tak doa kepada kau? Doa bapa lebih banyak daripada doa mak kau. Subhanallah, muslimat. Apa maksud? Seorang lelaki dia tak zahirkan, dia tak lafazkan, tapi dia tahu tanpa benih dia takkan ada kita sebagai anak. Seorang lelaki yang soleh, doanya tanpa suara kadang-kadang, tapi percayalah, menumbuhnya seorang anak daripada seorang ayah yang soleh, subhanallah, dia akan luahkan bicara. Bila datang satu masa, sahabat rahmati Allah, baru kita tersentak. Rupanya selama ni bukan mak aku saja yang berdoa, ya Allah. Bahkan bapa aku lebih lagi. Subhanallah. Saya pernah terlibat menulis buku cerita-cerita, himpunan cerita tentang ayah bersama Puan Sri Diah. Hebat idea beliau ni. Dia cakap macam mana? Saya tanya dia, macam mana ya Puan? Kenapa kulit buku ni separuh? Dia design kulit buku ni, muslimat, wajah seorang lelaki tua, tapi sebelah je.
Sebelah lagi tak ada. Jadi kami tertanya-tanya, ada 7-8 siri buku macam tu. Semua penulis ni bercerita tentang ayah. So saya sebagai penulis tamu, saya nak tahu juga kenapa buku tu separuh muka seorang lelaki tua. Ustazah, seorang ayah ada sisi baik, ada sisi buruk. Jom kita pamerkan hanya kebaikannya. Yang buruk kita simpan kat sini. Kita doa kepada Allah, Allah ampunkan dosa ayah kita yang tersilap, terkhilaf. Tetapi sahabat dirahmati Allah, yang baik tu kita jadikan kebanggaan. Kita ceritakan. Ternyata dulu mungkin saya tersilap. Mak je yang doa. Bapak tak doa pun. Rupanya bila bapak saya rindu bicaranya tak bercakap. Rindu dah lah doa mak tak ada. Bapak bercakap lah nak doa. Dia punya kekuatan suara tu macam nak lepaskan apa yang ada dalam dada. Selama ni kau ingat mak kau seorang doa. Bapak ni jauh lebih banyak doa. Subhanallah. Dalam pada dia keluar mencari nafkah, perjalanannya, ya Allah jagakan anak aku. Susah payahnya ketika mencari rezeki, ya Allah teringat anak aku tengah periksa ni, mudahkan urusan dia. Dia tak cakap kat kita. Dia tak ulas tak mengelus ubun-ubun kita. Tapi sahabat dirahmati Allah, sebab dia sedang bertungkus lumus menjaga keluarganya, maka doa itu lebih diangkat, dimustajabkan oleh Allah. Jadi para ayah, jangan pernah berhenti berdoa. Sebab mungkin bukan hari ini, tetapi satu hari nanti baru anak kita nampak doa kita inilah pengukuh semangat kepada mereka. Terakhir, mendidik anak-anak dengan akhlak. Pemberian terbaik seorang ayah kepada anaknya ialah pendidikan akhlak. Ini kata buku ni. Pengaruh dalam kepimpinan bapa seharusnya menjurus kepada pembentukan akhlak. Sebab tu antara kisah-kisah derita rumah tangga yang paling saya sukar nak bantu, macam mana saya nak baikkan anak-anak saya, Ustazah, sebab bapaknya tak beri contoh yang baik. Faham sangat Kak? Maka bila satu sesi sudah tempang, akak jangan tempangkan sebelah kaki lagi. Akak kena jadi ibu yang baik. Subhanallah, sahabat-sahabat rahmat Allah, tetap sampaikan walaupun mungkin suami kita tak dengar. Jadi muslimat, jangan ajar anak-anak benci kepada ibu atau ayahnya. Faham ya? Sebab kisah terakhir saya suka bawa di mana-mana, seorang ibu Ustazah, dulu saya dianiaya, suami tinggalkan saya, anak-anak kena dera. Maka mulut makcik ni selalu dulu-dulu dia kata, bapa engkau memang tak guna, buruk cerita. Sampailah bercerai, berpisah suaminya, kahwin lain. Masa berjalan kan muslimat dirahmati Allah, akhirnya seorang ayah tu menjadi ayah yang baik dengan keluarga barunya. Sakit, anak-anak yang 4 orang ni semua bergilir ganti jaga. Padahal adik-adik tiri ada. Pasal apalah anak-anak saya semua baik dengan bapaknya yang dulu jelas-jelas orang yang jahat. Muslimat, dia kata pada saya, Ustazah, saya sedang terima hukuman Allah. Yang jahat dulu tu dia. Kenapa saya kena layan dengan mulut yang jahat? Saya cuba pisahkan kasih sayang seorang ayah dengan anak-anaknya. Saya tak patut mencarut-carut, bercakap buruk tentang ayah. Sebab tanpa saya cerita pun anak saya bukan tak tahu ayah dia jahat. Jadi saya sekarang dah berubah insaf. Bekas suami saya berubah insaf. Kenapa Allah hantarkan anak-anak saya yang baik ni walaupun dulu bapaknya jahat, sekarang buat kebaikan. Saya percaya kerana doa bekas suami saya kepada anak-anaknya. Lembutkan hati anak-anakku, ya Allah. Sekarang dia jadi bapa yang baik dalam keluarga barunya. Dan saya reda, saya duduk kat pondok Ustazah. Anak-anak saya kadang-kadang lebih kerap ziarah bapaknya walaupun dulu saya bersusah payah. Kalaulah ini hukuman Allah di dunia, sebab saya nak berkumpul kembali dalam syurga dengan semua orang yang saya sayang. Kerana jahatnya mulut saya dulu, Allah balas saya kat dunia. Semoga saya tidak dijahati oleh Allah di akhirat. Anda belajar sesuatu muslimat. Man amila salihan fali nafsi. Saya kata betul lah ya Allah. Asal saja kita jadi orang baik, Allah pasti datangkan yang baik-baik. Hanya kerana dulu dia buat jahat, balas jahat dengan kejahatan, hari ini seperti kejahatan yang datang dalam hidup. Semoga kabul doanya. Ini hukuman di dunia kerana Allah sayang dia, tak nak dihukum di akhirat. Faham ya muslimat? Kita tak faham cerita saya ni. Sebab saya terkesan dengan cerita tu. Tuhan, macam mana orang buat jahat ke aku, biar Allah yang balas. Aku jangan balas.
Kalau kita balas muslimat, kita tak tahu bagaimana hukuman atas dunia. Saya pohon ampun maaf, zahir batin, tak banyak, mudah-mudahan sedikit boleh menumbuhkan satu semangat untuk melahirkan ayah-ayah yang qawwam. Dalam Malaysia ini khususnya, kepada semua sahabat-sahabat, kita menjadi penasihat kepada semua lelaki-lelaki yang ada di sekeliling kita, insya-Allah. Kita tutup dengan satu doa, merangkap kesembuhan